Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 September 2023 bersama saya Nursyihah Mama Amin. Menyedari rakyat sukar mendapatkan beras tempatan, Esko Melaka Dr. Muhammad Akmal Saleh bertindak membuat pemeriksaan secara mengejut di kedai dan kilang di negeri itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Akmal berkata, pemeriksaan akan bermula di kedai, kemudian pemborong dan disusuli pengilang. Menurut Akmal, cara yang dibuatnya adalah bagi mengesan tunggul, iaitu halangan yang menyebabkan bekalan beras tempatan berkurangan di pasaran. Dalam video berdurasi kira-kira 3 minit yang tular di media sosial, Akmal dilihat tegas dengan salah seorang pengilang yang didakwa enggan menjual beras tempatan dengan harga ditetapkan RM26 untuk 10 kilogram sekampit. Sekarang ni, you kena dengar ni uncle. Kalau you tak mau buat, you cakap I tarik you punya lesen semua. Kalau you rugi, you cakap you mau packing rugi, ini kerajaan punya arahan tau. RM26 you kena jual, RM25, RM50 you kena jual. Kalau you rugi, you cakap dengan I sekarang you rugi, I tarik you punya lesen, kita bagi orang lain hantar. You mau? Lalu panggil dia beli, you mau kilang awak tak mau? You mau jual, you mau kilang? You punya kilang, you hold, I angkat ini semua beras. So orang lain beli. Mau tak? Mau jual beras, buat. Yalah, you punya kilang, you punya pasal lah. Kan ni you punya lesen, kalau you kata rugi, you tak mau jual, I senang, I boleh panggil ini kerajaan, tarik you punya lesen lah semua. Yalah, kalau buat hutang kerajaan boleh. Tak sebab tu saya cakap, you mau buat tak nak buat? I pun tanya you. Bukan tak buat. You mau, sekarang kerajaan suruh jual RM26, RM25.50. Kalau you cakap rugi-rugi, you tak mau packing, you cakap dengan I sekarang, I seal you punya kilang, ini beras semua I angkat. I bagi pada kilang yang mau buat. Kalau you kata tak ada untung dengan I, you cakap tak ada untung dengan I, you cakap senang, I tutup lah, I angkat you punya beras dengan padi. I don't care. You kata untung ke tak untung ke, I don't care. I believe, kalau you kata tak untung, you takkan operate. You mesti ada untung punya. Tapi I tahu untung tak besar lah. Sekarang ni rakyat tengah susah, bantu dulu. Besok dah lebih, esok you untung lah, lebih kita tak kisah. Dengan I senang. You cakap I lembut, I cakap you lembut. You cakap I kasar, I 10 kali kasar boleh dengan you. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Adun Merlimau itu menyatakan kekesalannya dengan pihak yang ingkar dengan penetapan harga RM2.60 sekilogram seperti dinyatakan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Bagi memastikan tiada unsur seperti menyorokkan beras, Akmal berkata pihaknya akan membuat pemeriksaan dengan teliti. Pada masa sama, Akmal memberi amaran bahawa tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang ingin menggaut keuntungan besar daripada kesukaran yang dihadapi rakyat. Sementara itu, Akmal membidas bekas naib Presiden MCA Tilian Ker yang mengkritiknya sebagai kejam susulan terjahannya di kilang bagi memantau kekurangan beras tempatan. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka itu berkata, tindakannya dibuat kerana tanggungjawab kepada rakyat. Dalam respons segeranya di Facebook, Akmal menyarankan T supaya diam jika tidak mengetahui isu sebenar kerana ia akan menyerlahkan tahap pemikirannya. Akmal menjelaskan tanggungjawabnya adalah untuk menjaga kepentingan rakyat dan bukannya kepentingan tauke besar. T dalam hantaran di Facebook menyela tindakan Akmal kerana membuat ugutan membatalkan lesen pengilang sekiranya tidak mahu menjual beras tempatan dengan harga ditetapkan kerajaan. T menyifatkan tindakan Akmal yang juga Adun Merlimau sebagai sesuatu yang jelek dan tidak wajar. T berkata demikian susulan pemeriksaan mengejut yang dilakukan Akmal semalam ke kedai dan pasar raya serta kilang-kilang sekitar Melaka. Dalam video yang tular di media sosial, Akmal dilihat bersikap tegas dengan salah seorang pengilang yang didakwa enggan menjual beras tempatan pada harga ditetapkan RM26 untuk 10 kilogram sekampit. Baik, berita seterusnya. Siasatan SPRM ke atas projek percetakan buku bernilai RM80 juta yang dikaitkan dengan bekas Menteri Pendidikan Razif Jidin telah bermula kira-kira sebulan lalu. Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki menolak kes berkenaan mempunyai kaitan dengan pertelingkahan antara Razi dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada 19 September lepas.
Memetik portal Utusan Malaysia, Azam turut menafikan siasatan SPRM itu atas arahan pihak tertentu dan menegaskan laporan yang dibuat oleh sekumpulan individu baru-baru ini hanya merupakan maklumat tambahan. Azam merujuk tindakan UMNO Wilayah Persekutuan yang membuat laporan kepada SPRM mengenai projek percetakan buku itu pada Khamis minggu lalu. Isnin lalu, Timbalan Ketua Biro Undang-Undang Bersatu Sasha Laina Abdul Latif menuduh Perdana Menteri menyalahguna agensi penguatkuasaan untuk mengganggu musuh politiknya. Mengulas dakwaan itu, Azam berkata SPRM adalah berkecuali dan akan terus melakukan siasatan tanpa tekanan daripada sebarang pihak. Ditanya bila Razzi akan dipanggil bagi membantu siasatan, Azam berkata ia terpulang kepada pasukan penyiasat. Razzi dalam satu kenyataan pada 25 September lalu mengakui bekas setiausaha politiknya ditahan SPRM berhubung dakwaan rasuah melibatkan 80 juta ringgit berkaitan pencetakan buku JCAF untuk prasekolah. Naib Presiden Bersatu itu bagaimanapun menafikan terbabit dalam projek rundingan terus percetakan buku bernilai 80 juta ringgit semasa memegang jawatan selaku menteri. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Rombakan Kabinet yang akan datang bakal menyaksikan pemimpin dari peringkat negeri dinaikkan ke jawatan persekutuan. Menurut sumber kerajaan yang tidak mahu mendedahkan identitinya, rombakan berkenaan hanya akan dilakukan selepas PRK Pelangai pada 7 Oktober ini. Sumber itu mendedahkan sekurang-kurangnya seorang menteri besar diramal akan diangkat ke kerajaan persekutuan, namun dia enggan menghurai lanjut mengenai pemimpin berkenaan. Sumber itu bagaimanapun menafikan bahawa Perdana Menteri akan mengumumkan rombakan selepas mesyuarat jemaah menteri yang dijadualkan hari ini. Sebelum ini, terdapat spekulasi bahawa Anwar akan membuat rombakan kabinet dalam masa terdekat dengan beberapa menteri diramalkan akan digugurkan dalam jemaah menteri yang baru itu. Malaysia Kini pada 22 September lalu melaporkan Anwar bersedia membuat rombakan kabinet secara besar-besaran dalam masa terdekat. Sumber kerajaan berkata Anwar akan melakukan rombakan kabinet KSU, anggota birokrasi, kaki tangan awam dan ke atas pejabat sendiri. Dalam perkembangan lain, bekas Ketua Pemuda UMNO yang dipecat, Khairi Jamaluddin, turut bersetuju dengan cadangan membatalkan pencen ahli parlimen. Bahkan Khairi dalam podcastnya yang bertajuk Keluar Sekejap, turut mencadangkan supaya pencen penjawat awam turut dihapuskan bagi menjaga kedudukan fiskal negara. Khairi juga menyatakan kesediaan supaya pencennya ditukar kepada skim persaraan KWSP seperti yang turut dicadangkan pakar ekonomi baru-baru ini. Ya, 100%. Kalau saya boleh convert saya punya pencen jadi KWSP, sila buat. Sebab saya rasa pencen ni satu benda yang antiquated, yang dah lapuk. Zaman dia lapuk, dah zaman dia dah berlalu. Saya waktu saya ada dalam Jemaah Menteri, saya kata ada 3 benda yang perlu kita buat untuk kita menjaga kedudukan fiskal kita. Yang pertama GST, kena diperkenalkan semula GST. Yang kedua subsidy rationalisation. So daripada 2 ni, satu kerajaan kata dia nak buat subsidy rationalisation, although kita tak tahu apa mekanisme dia. GST masih lagi wait and see. Yang ketiga adalah to stop the pension. Tetapi sebelum penjawat awam hentam saya sebakul, untuk penjawat awam yang dah ada dalam perkhidmatan, skim pencen teruskan. So if you are a PTD ataupun if you are penjawat awam yang layak untuk dapat pencen apabila bersara nanti, sekarang we will fulfill that. Tetapi all new, setiap penjawat awam baru selepas tarikh X, katalah 1/1/2024, semua KWSP. Sorry lah. Tak ada clawback, tak ada retrospective application. No retrospective for you, only for yang dah lepas. It's fair lah. Kita kena buat secepat mungkin. Every day you delay akan tambah pension bill. So just to say that kita ada political will untuk buat, walaupun tidak retrospective, tetapi for politician, I'm willing to say, okay, ambil lah pencen saya, tak payah bagi pencen, convert to KWSP.
Sementara itu, Khairi berkata pemansuhan itu perlu dilaksanakan segera kerana kerajaan akan menanggung sehingga 50 bilion ringgit untuk pencen penjawat awam dalam masa 10 tahun akan datang. Jelas Khairi, perbelanjaan yang tinggi untuk pencen penjawat awam itu akan memberi kesan kepada keuangan negara jika tidak ditangani secepat mungkin. Sementara itu, dalam podcast yang sama, Khairi memuji jawapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu LGBT dalam wawancara bersama CNN. Walaupun menyifatkan jawapan Anwar sebagai sangat baik, Khairi berkata pengerusi PH itu tidak memenangi mana-mana pihak dalam jawapan tersebut. Adalah berkenaan dengan interview dengan Christian Amanpour, CNN. So, yang pertama, of course, kelebihan PM ni adalah dia boleh buat interview macam tu. Bukan semua PM boleh buat. Ada PM yang mungkin elak interview yang agak panas macam dengan Christian Amanpour, International News Anchor for CNN, but Anwar took it. Dan benda yang jadi kontroversi adalah soalan berkaitan dengan LGBT lah, berkaitan dengan jam Swatch tu. I think he did as best as he could. Yeah. What more can you say? Ada dua cara nak jawab soalan ni untuk Malaysian Prime Minister. Ya. One, you can answer it Mahathirian way, saying that, no to gay, full stop. Kita tak boleh terima LGBT, full stop. Dan buat muka bodoh macam tu. Yeah? But Anwar is not that. He wants to be this guy yang malleable and intellectually, trying to say that kita tak ada harassment, tapi tak boleh terima, majority tak boleh terima, tapi kita tak harass benda ni. So there are two ways of answering it, and he chose that way. Dan that's memang Anwar punya way of answering it lah. But at the end of the day, mungkin walaupun saya tak salahkan dia dan saya rasa it's a perfectly decent answer, tetapi dia tak menang mana-mana pihak lah. Dia tak menang pihak yang right wing, which is most of the Malay community kat sini, kata kenapa kau tak just cakap macam Mahathir, no to LGBT, dan kau tak menang international audience pun yang kata, what the hell is this? Berita seterusnya. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur menyangkal dakwaan terdapat larangan terhadap pelancong bukan Islam memakai seluar pendek dan minum minuman keras di Langkawi. Sanusi turut melahirkan rasa hairan mengapa isu tersebut ditimbulkan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Teong King Sing kerana tiada isu seumpama itu berlaku. Saya rasa menteri itu pun tak tahulah ada orang cucuk dia kot. Dia bersumber daripada wartawan juga yang tak tahu duduk Penang ke duduk mana. Tak ada isu kita larangan pelancong pakai seluar pendek, tak ada. Pelancong yang suka minum alkohol, dia ada tempat, ada yang dilesenkan. Tapi saya berfikiran, tak adalah pelancong tu main Langkawi tu semata-mata nak minum. Kalau pelancong orang putih, tempat dia tu berjenuh lah dengan orang mabuk kan, orang minum. Minum tempat dia. Dia main di Langkawi ni untuk menikmati alam sekitar, jopak, tengok budaya. Bukan dia nak main minum tu. Kenapa minum tu pula jadi masalah kan? Tak timbul isu tu pun. Tiba-tiba dibangkitkan, tak bagi pakai seluar pendek. Saya pun heran juga. Saya jemputlah dia main Langkawi berseluar pendek. Saya kata, menteri tu boleh main Langkawi pakai seluar pendek. Pasal dia dibenarkan. Dia bukan Islam, dia boleh pakai seluar pendek. Tak ada siapa larang kan nak pergi. Tak ada lah, saya sengaja ditimbulkan. Saya rasa heran, saya heran juga. Pasal apa timbul isu tu pula? Ramai pakai seluar pendek Langkawi. Kalau agama dia benarkan, pakai. Jangan hak tak boleh ni menjolok mata kan, berbogai di pantai. Tak boleh lah, tu tak sesuai dengan budaya kita. Tidak membangkitkan isu-isu yang panas macam Kementerian Pelancongan. Motek buat isu tu saya rasa tak ada faedah apa satu pun. Merugikan. Dia jaga pelancongan. Bila dia bangkit isu tu, dia sangat menjejaskan pelancongan. Dia telah buat kerja menongkar arus. Sebenarnya benda tu tak berlaku. Saya bukan nak berkelahi dengan Menteri Pelancongan, tapi dia patut datang tengok sendirilah. Jangan ikut orang abang saja. Bukan macam pergi duduk jokah custom immigration di KLIA tu. Kan? Itu bukan kerja pelancongan. Kalau elok mai tengok Langkawi ni. Nak pakai seluar pendek panjang mana pun ikut suka dia. Kalau ada saiz lah. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.